Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Baik, kita masuk dalam bahagian gambaran. Okey, kita tengok gambaran pertama. Gambaran pertama, di gambaran kita menggambarkan ini bentuk masjid. Dia kata, Pak segi masjid dia. Saya bukan arkitek nak buat plan cantik-cantik, tak ada. Ini kita buat gambaran macam ni lah. Gambaran sahaja. Baik, yang warna merah tu imam, yang warna biru tu makmum. Ya. Tapi jangan tanya saya pula, yang tiga orang tu siapa Ustaz? Kalau kamu, yang kat luar siapa nama dia? Tak payah tanya lah. Ya. Jadi nama-nama tu tuan-tuan, puan-puan boleh pilih mana apa saja nama boleh. Ya, okey. Jadi gambaran ni, apakah kedudukan imam makmum yang dua orang duduk kat beranda? Sah ke tak sah? Kita tak cerita makruh dulu ni, kita cerita sah ke tak sah? Sah, ya. Penjelasan, salat jemaah makmum di sebalik dinding sah. Kerana makmum mampu untuk sampai kepada imam walaupun dengan cara memalingkan badan daripada arah kiblat. Maksudnya makmum yang depan kan, yang bahagian depan tu, makmum ketika ini berada di beranda masjid dan dia sebahagian daripada masjid. Beranda masjid, perempuan haid pun tak boleh masuk. Kalau luar ni, kecuali bilik dewan ataupun tandas ataupun pejabat, itu tak apa, itu tidak diwartakan sebagai masjid. Tapi kalau dekat beranda ni, itu dikira sebagai wanita haid pun tak boleh masuk, haram, berdosa. Ini beranda masjid contohnya lah kan. Ini yang paling senang untuk kita faham kedudukan beranda masjid. Maka kalau kita kata macam nampak pintu tu, pintu tu tutup, berkunci sekali tu, dan dia solat keluar sana, sah tak? Tetap sah. Sebab dia kira masih ada laluan, dia tidak menghubungkan. Dia bukan kira kena pergi imam tu, tapi nak dikira tempat itu berhubung antara satu sama lain. Dia masih lagi satu entiti yang sama, ada laluan. Dia bukan dinding yang memisahkan. Hatta kalau pintu tu berkunci sekalipun. Tapi kalau dia solat seorang-seorang kat luar, sah. Tapi makruh tak nak cerita. Okey? Baik. Ini biasalah. Dr. Azlan tanya tadi macam mana orang perempuan semayang. Ini biasa kan? Ini biasa masjid yang mana imam dekat situ, perempuan kat belakang ni, dekat kawasan ada separated punya tempat. Jadi yang depan tu tutup langsung, walaupun dinding tu boleh dipisahkan, boleh dilipat, tapi tutup, tak ada jalan lalu, tak ada laluan. Tapi boleh lalu kalau kat belakang tu. Jadi kalau perempuan yang solat di sebalik partition tu, adakah dikira sah ataupun tidak? Sah tak kalau yang warna biru solat ni? Sah tak? Katakanlah ini masjid. Kenapa sah? Laluan. Sebab dikira dalam masjid. Sebab dikira dalam masjid, walaupun tapi dengan syarat tidak didindingkan. Kalau setakat partition tu kan dinding, tapi ada tempat untuk dia lalu walaupun membelakangi kiblat. Ini penjelasannya. Tapi kalau surau tak boleh. Surau kat depan tu dah buka. Sebab surau bukan masjid dalam mengikut fatwa Jabatan Mufti Selangor. Penjelasan dia, solat makmum di sebalik dinding sah. Nampak tak? Kerana makmum mampu untuk sampai kepada imam walaupun dengan cara memalingkan badan. Ini hukum dalam masjid. Masjid memalingkan badan pun tak ada masalah, there is no issue. Tapi kalau tempat lain bermasalah. Asalkan ada laluan untuk sampai kepada imam, maksudnya ada hubungan. Maksudnya tempat yang berdinding itu dengan dewan masjid masih lagi dikira satu. Walaupun nak sampai kepada imam itu mesti memalingkan badan daripada arah kiblat. Ini kerana imam dan makmum berada di dalam masjid, kawasan masjid. Sebab kita kata kalau solat dekat luar dikira sah solatnya. Ya. Ni macam ni pula. Ni dalam masjid.
Manakala yang warna biru tu berada dalam satu kawasan yang berbeza. Dinding tu tertutup, tidak ada laluan untuk sampai kepada imam kecuali pintu dia kena lalu luar masjid. Katakanlah ada corak yang sebegini, katakanlah ya, masjid 4 segi tetapi ada satu bilik dekat ruang hujung dewan tu, ada satu bilik, dan bilik dengan dewan tu tak ada pintu dalam dia, kecuali kena keluar dulu kawasan masjid. Tapi ada seorang makmum solat dalam tu, sah tak solatnya? Sah tak solatnya? Siapa kata sah? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan. Kan ada pintu. Siapa kata tak sah? Angkat tangan. Ramai tak angkat ni. Dia sah Ustaz, tak sah pun dia juga. Macam mana tu? Separuh rakaat sah, separuh lagi tak sah. Ya. Jawapannya, solat makmum di sebalik dinding tidak sah kerana makmum tidak mampu sampai kepada imam kerana tiada laluan di dalam masjid. Dia kena ada laluan dalam masjid. Kalau macam ni punya bentuk, ini bermaksud dua bangunan yang berbeza. Kalau ada pintu laluan, bermaksudnya bilik itu dengan masjid adalah satu. Dua hati yang bersatu hati. Bertemu di pintu syurga. Jiwang sikit lah. Orang muda suka lah macam ni. Okey. Nampak tak? Jadi tidak ada pintu. Kalau macam ni lain. Ini ada pintu dalam kan, betul tak? Jadi dia satu lah. So bilik tu dengan dewan, bilik tu dengan dewan adalah bersatu. Bukan parti satu. Tapi ini dikira bilik tu entiti lain, dewan adalah entiti yang berbeza. Okey? Contoh. Ya. Langsing yang nipis, adakah dikira sebagai dinding? Langsing yang nipis. Langsing nipis. Langsing itu dinding ke tidak? Bukan ada. Tidak. Itu bukan dinding. Langsing itu tertutup, tapi masih boleh dilalui. Masih boleh dilalui. Okey? Ni di gambaran dinding yang tidak berpintu. Yang depan tu tak ada masalah, yang atas, yang bawah ni sah tak? Kenapa tak sah? Bangunan tu. Di dinding. Okey, siapa kata tak sah kat tangan? Luar masjid. Siapa kata tak sah kat tangan? Tak sah. Siapa yang kata sah kat tangan? Ramai tak saya nampak cam muka tak angkat tangan ni. Maling buruk. Ya. Ni tak jadi mufti ni. Ya. Jawapannya tidak sah. Sama lah tadi macam tadi tu kan. Ya. Salat jemaah makmum di sebalik ini tidak sah kerana makmum tidak mampu sampai kepada imam walaupun dengan cara memalingkan badan. Ada laluan tapi keluar masjid. Ini umpama dua kawasan yang berbeza. Tapi kalau ada pintu, walaupun berkunci sekalipun, tetap dikira sah. Yang penting dia dapat dengar ataupun dapat mengetahui perpindahan imam. Okey? Okey. Next teka-teki. Baca yang kecil tu. Dinding yang rendah tidak berpintu tapi boleh dilangkah. Dah ni kan? Sah. Doktor kata sah. Siapa kata sah angkat tangan? Boleh langkah sah. Siapa kata tak sah angkat tangan? Siapa jawab betul saya belanja makan tengah hari ni? Yang mesti sediakan. Bukan saya belanja, EJK belanja. Sah. Boleh langkah. Sah tak? Boleh lalu. Sah tak? Sah. Sebab dia bukan dinding, dia boleh lalu lah. Ya, kecuali memang tak boleh dilangkah. Contoh tinggi dada orang ke, tinggi pinggang ke, tak boleh lah, dia macam ya. Okey. Okey. Ni dalam masjid. Imam dengan makmum jauh 3 km. Sah tak? Dengan syarat apa? Ada nama tolong. Dia kena dengar ataupun dapat melihat. Contoh dia pasal terokok. Okey. Kan? Ya, ataupun CCTV boleh juga. Tapi masih dalam masjid. Dalam kan? Solat berjemaah dikira sah walaupun melebihi 300 hasta.
Jauh, walaupun 3 km sekalipun tak sah sebab masih lagi dikira di dalam masjid. Okay, next. Dalam masjid Sah. tapi makmum di sebalik dinding, pintu tertutup rapat tapi tidak berpaku, berkunci, sah tak? Oh, ni yakin memang ada ni ya. Sah. Kalau saya kata tak sah macam mana? Apa sebab dia? Siapa bagi satu klarifikasi tak sah? Kenapa? Sah lah, memang sah lagi nak. Dah sah macam mana tak nak disahkan lagi. Oh, saya paksa kata tak sah sebab orang bagi rasuah kat saya. Okey. Di sebalik dinding sah sebab dikira masjid. Walaupun berkunci tetap dikira ada laluan untuk menghubungkan. Dia pintu itu kunci tapi ini menunjukkan bahawa dua tempat tidak dipisahkan. Dia masih lagi entiti yang sama. Walaupun kunci hilang sekalipun. Walaupun kunci hilang sekalipun. Tu dia. Ya. Kalau kunci hilang sini, siapa tanggungjawab? Biasa Noja pegang lah kan, Noja pegang. Okay, next. Laluan yang rendah yang perlu membongkok. Sah semua doktor? Sah. Siapa kata sah kat tangan? Confirm sah lah. Ini tak ramai. Siapa kata tak sah kat tangan? Sah boleh lalu. Apa salah pun tak apa, saya suka berani. Yang tak bagus tak katakan langsung. Isil. Ya. Okey, jawapannya. Solat berjemaah di sebalik dinding sah. Dia depend ada detail kerana imam dan makmum berada dalam masjid dan laluan boleh memakmumkan sampai kepada imam. Walaupun laluan itu rendah sehingga terpaksa membongkok sedikit asalkan tidak mencapai kadar minimum rokok. Kalau bongkok terlalu sangat tak sah. Jadi kalau bongkok sikit okey. Bongkok macam ni okey. Bongkok yang tapak tangan tak kena lutut. Tapi kalau bongkok macam ni tak sah. Dia masih lagi bukan kira berdiri. Ya, itu beza dia. Dia sah depend. Kalau bongkok sikit tak apa. Tapi kalau bongkok banyak sampai tapak tangan kena dekat lutut, maka itu tidak dikira sah. Okey, next. Tingkap terbuka atau tertutup. Ini Tingkap saja. Okey. Sah ke tidak, doktor? Kalau tak lalu tak sah. Dah tingkap lalu. Siapa ada pandangan? Siapa kata okey, siapa kata sah? Cincin. Kenapa sah? Puan. Tema partition. Tingkap boleh lalu. Mencuri je lalu tingkap. Siapa kata tak sah? Angkat tangan. Kenapa tak sah, Puan? Dan itu lagi kan. Dan jawapannya gitu. Kenapa tak sah? Ya? Bukan laluan. Tingkap bukan laluan. Tingkap bukan walaupun terbuka sekalipun. Tapi kalau tingkap tu macam pintu, kena langkah sikit tak apa. Sliding. Kan? Ini tingkap yang memang kita kata apa lah kan? Nampak tak? Tidak sah. Walaupun nampak clear. Tingkap tu nampak betul. Tapi sebab dekat laluan, dia kira macam dinding lah. Dia macam dua entiti yang berbeza. Okey? Baik. Dataran masjid. Dataran masjid ni tempat yang bersimen tapi tak ada atap. Kenapa? Betul ke? Siapa kata dataran masjid tu masjid? Nama masjid. Ya? Siapa kata sah kat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa kata tak sah kat tangan? 1, 2, 3. Majoriti kata sah tak sah. Sah. Confused. Ya? Puan, sah tak sah, Puan? Okey, persoalan ni dataran tu masjid atau tidak? Dataran masjid dikira sebagai masjid. Tapi pakai kereta masjid tak? Tapi dia bersama masjid. Tempat pakai kereta tu masjid tak? Parking tidak. Jawapannya, salat berjemaah yang berada di dataran masjid sah
Kerana dataran masjid hukumnya sama seperti masjid menurut mazhab Syafi'i. Perempuan haid pun tak boleh masuk. Dekat dataran masjid pun disunatkan solat tahiyatul masjid dan disunatkan untuk solat untuk beriktikaf. Ya. Yang dinamakan sebagai dataran masjid ialah ia bersambung dengan masjid seperti lantai bersimen yang bersambung dengan binaan tapi tak ada atap. Kalau ada atap namanya beranda. Ya, kalau tak ada atap namanya dataran. Tapi hukumnya sama seperti masjid. Let's say kalau pintu tu tertutup, terkunci, sah tak? Sah. Faham? Tuan-tuan bagus faham. Sebab apa? Tutup, jangan berpaku saja. Sebab dataran pun sama jugalah. Ya. Okey. Dinding tidak berpintu. Sah tak? Lepas ni saya mengecualikan doktor untuk menjawab soalan. Bila doktor jawab soalan semua ikut. Doktor. Ya. Ni sah tak? Kenapa sah? Kenapa sah? Dalam usaha masjid. Nanti saya tanya dah. Kawasan masjid. Ya? Dalam kawasan masjid. Kenapa kawasan masjid? Tapi ada dinding tak berpintu? Boleh pergi. Untuk sampai faham. Bagus. Sebab apa ada laluan untuk sampai kepada imam walaupun membelakangi kiblat ataupun tidak. Sebab apa? Walaupun berdinding tapi dia keluar tetap dikira masjid juga sebab itu dataran. Tadi tak ada. Maka sah. Ya. Okey. Sah walaupun belok kiri kanan. Tetapi sebab ada yang menghubungkan dia dengan masjid. Ada yang menghubungkan. Ini yang beratap ni namanya beranda. Kalau besar macam ni, ini pun dikira sebagai masjid hukum dia. Jadi kawasan-kawasan ni pun orang perempuan tak boleh masuk. Ini sepakat 4 mazhab. Hukumnya sama seperti masjid, tak boleh iktikaf ke, nak di kelas ke, kecuali dewan kuliah ataupun dapur ataupun pejabat. Okey? Untuk salah faham. Ini Masjidil Haram. Ini tak tahu mana. Yang mana kawasan masjid? Saya keluar. Yang mana masjid, yang mana bukan masjid? Safa Tower. Sepakat 4 mazhab bangunan Masjidil Haram tu masjid. Tapi yang putih-putih tu khilaf. Kalau ikut mazhab Syafi'i yang putih tu pun masjid. Putih. Itu pun dataran apa dia? Oh tu. Maksudnya kalau pergi dekat luar tu, kawasan yang putih-putih tu, itu pun boleh beriktikaf. Itu pun disunatkan untuk tahiyatul masjid menurut mazhab Syafi'i dengan Hambali. Tapi kalau yang luar ni, mazhab Maliki dengan Hanafi tidak dikira masjid. Jadi kalau orang yang saya bawa jemaah pergi umrah, tiba-tiba dia kena haid, kita boleh ambil pandangan yang mengatakan yang luar ni bukan masjid berdasarkan pandangan mazhab Maliki dengan Hanafi. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak boleh ni, perempuan tak boleh masuk. Kawasan yang bersimen tu memang disediakan tempat solat tambahan. Kalau dalam tak cukup, dia dataran ni tujuannya untuk sebagai extension. Dalam tak muat, tambah lagi. Macam ni kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak boleh beriktikaf, dapat pahala iktikaf. Contohnya tak pernah kita duduk luar sahaja ya. Walaupun dalam kosong lagi, kita duduk kat luar tu, duduk borak-borak kat luar, sambil kita punya iktikaf, dapat pahala iktikaf kalau menurut mazhab Syafi'i. Nampak? Okey. Kalau kita kat luar seorang-seorang, imam kat dalam, sah. Asal kita dapat dengar suara dia. Sebab apa kat luar ni kenapa sah pula? Kenapa kat bilik hotel tak sah? Sebab hotel bukan masjid. Dataran masih lagi dikira sebagai masjid. Sebab tu mazhab Syafi'i sembahyang kat surau hotel, wallahi tak sah. Kalau kat luar ni walaupun saf terputus, masih lagi sah. Di sini mazhab Syafi'i. Ni Masjid Nabawi ni. Mana masjid, mana yang bukan masjid. Semua masjid. Kalau mazhab Syafi'i, dataran tu kira masjid, bawah payung tu kan. Bawah payung tu kira masjid. Kalau kita kat situ, kita boleh iktikaf. Dikira sebagai masjid juga macam ni kan. Kita duduk kat luar, daripada duduk saja kat luar tu baik naik iktikaf. Dapat pahala kan. Tempat ni. Ya. Jadi ustaz kalau pakai, Abi kata tempat suci tapi kena pakai selipar. Dia selipar lah. Zaman Nabi pun dalam masjid pakai selipar. Baik. Okey. Ni
Masjid Sultan Hasan Kahirah. Ini pun dataran lah. Dataran ni hukum sama seperti masjid menurut mazhab Syafi'i. Ya. Masjid Putrajaya. Ini pun dikira sebagai dataran. Kalau ikut hukum samalah, dikira sebagai masjid. Kalau ikut hukum, ya. Tapi sebab masjid ni masjid pelancongan, jadi orang bukan Islam masuk keluar masuk, dia tempat ni dalam hal ni memang kita tak boleh pakai mazhab Syafi'i. Untuk Masjid Putra ni kita kena kecualikan. Dekat dataran ni tidak dikira beranda kira masjid, tapi dataran ni terpaksa kita ambil pandangan yang mengatakan bukan masjid sebab dia masjid pelancongan. Dia tak ramai datang pelancong Cina lah, Jepun, ya, planet Marikh pun ada dalam dia tengok. Nampak tu. Okey. Baik, faham ya? Okey, gambaran ke-12. Imam di tingkat atas, makmum di tingkat bawah. Ini masih lagi hukum masjid. Sah tak solat berjemaah ni? Kenapa? Tingkat lain. Ada laluan. Ya, ada laluan. Maka solat berjemaah makmum dikira sah. Walaupun antara imam dan makmum berada di tingkat yang berbeza sebab ada laluan. Walaupun laluan tu terpaksa membelakangi kiblat. Masjid tak ada masalah. Atau di tingkat atas ya. Tapi dia sah dengan makruh berbeza ya. Ada sah yang tak makruh, ada sah yang makruh. Tapi katakanlah tingkat bawah dah penuh, diisi tingkat atas, itu tak makruh. Tapi kalau tingkat bawah masih lagi kosong tapi dia sengaja duduk ke atas, itu makruh, tapi sah. Itu kena bezakan. Ya, sebab fiqh dia ada hukum terperinci. Okey, imam dekat bawah, makmum di atas menara. Bilal sembahyang ke atas di zaman dulu ni, Bilal akan duduk ke atas. Dia azan Allah, tak ada mikrofon kan? Sah ke tidak ni? Sah. Sah ke tidak? Kenapa sah? Ada laluan dalam Masjid. bukan keluar masjid. Dia mesti laluan dalam masjid. Pegang kaedah tu. Kalau masjid laluan terpaksa keluar, tak ada laluan dalam, tak dikira sah. Dan ada menara yang memang luar kawasan masjid, dia berpisah. Itu tak boleh. Ya. Jadi kalau makmum dekat menara dikira sah lah semayang sebab ada laluan untuk sampai. Sebab menara pun mengikut mazhab Syafi'i hukumnya sama seperti masjid. Okey. Okey, macam ni sah tak? Apa beza yang tadi dengan tadi? Apa beza yang ni? Luar masjid. Kenapa tak sah? Tak ada luang ke imam. Ha? Tak jumpa imam. Puan tak? Puan? Cuba jawab. Dia bukan dalam masjid betul. Sorry saya tanya salah tak apa, jangan takut. Salah pun tetap saya belajar makan tengah hari ni. Ya. Saya tanya semua nak pastikan faham lah ya, semua faham. Okey? Setakat ni faham semua ya? Siapa tak faham angkat tangan? Siapa tak faham? Jangan malu-malu. Laluan mengukur tu. Kalau ada orang berbeza yang seorang tinggi ada Ikut individu. Individu. Bukan Bukan lima lah. Tapi kalau orang tu memang dia kedil kan, mungkin ada orang yang cacat tumbuh saran dia lain lah. Hukum dia sama macam pintu lah. Tapi macam doktor tinggi, kena bongkok macam merokok, tak sah lah. Okey? Siapa tak faham kat tangan? Ada nak tanya soalan yang tentang kaitan ni? Ya. Saya kata kalau tempat laluan untuk nak ke imam tu, dia dalam masjid juga, tapi dia ada laluan tu hanya dekat depan imam saja. Depan imam? Laluan dia tak nak kita kena turun di depan imam. Lalu depan imam? Sah ke tidak? Nanti kita akan bincang. Ya. Kalau ada laluan imam tapi laluan itu terpaksa dia kira mendepani imam. Dia kena mendepani imam. Apabila kawasan itu yang mana tidak kira lah dia boleh sampai kepada imam. Maksudnya laluan untuk sampai kepada imam tak kira lah depan belakang, tapi kat luar dia berbeza. Kalau selain masjid, kalau nak sampai kepada imam mendahului kedudukan imam tidak sah. Tapi kalau dalam masjid, pusing manalah depan ke belakang imam ke, tetap dikira boleh sampai. Okey? Baik. Ini masjid hadis.
Masjid sudah habis. Ustaz, cuma nak dapat pastikan Ustaz. Gambaran 9 tu, Ustaz ada dapatkan kaum yang lain. Ada bagaimana dengan begitu tindakan kami lah, sama ada dia ambil ke atau tidak. Maksudnya Ustaz kata batal, tapi dalam masa sama Ustaz datangkan kaum yang lain yang menyatakan sah. Jadi apa kami punya Contoh gambaran 9 tadi? 9. Yes. Bagi orang awam macam mana Ustaz? Menurut Imam Al-Isnawi sah asalkan tahu berbeza. Ya. Yalah, kita cerita tu dari kata sah lah, tapi bila sah tu kita boleh ambil pandangan sah, tapi benda ni tak dapat pahala lah, makruh lah. Kalau pandangan kedua tetap makruh juga. Ya. Kalau kita cakap hilaf memang hilaf lah, adalah hilaf. Okey. Ini sekarang kebanyakan masjid dia ada buat tempat untuk persediaan untuk majlis perkahwinan. So kalau misalnya majlis perkahwinan tu jadi dari wanita-wanita yang dalam haid dia termasuk melalui laluan ke dewan. Lintas tak apa. Lintas, dia tak boleh duduk tetap. Dia lalu saja, lintas saja boleh. Sebab ada dewan untuk nikah kan. Dulu masa saya dengan Jaiz dulu tu, saya jadi juru nikah. Tapi masa tu saya jadi juru nikah, saya belum nikah. Satu-satunya kat daerah Hulu Lagat, juru nikah yang tak bernikah lagi. Lepas nikah kan orang, ada makcik kata, makcik ada cucu, nak tengok gambar dia tak? Makcik. Nenek tu berkenan kat saya jadi cucu ipar dia tu lah. Ini pengalaman lah tuan-tuan. Saya kalau nak nikah kawan dalam masjid, saya keluar, dekat keluar saya jumpa family, ada tak antara mereka yang head? Siapa head tolong tunggu luar, saya tak boleh masuk. Ya. Ataupun saya tengok pakaian macamnya, tolong pakai tudung, pakai pakaian sopan, baru saya benarkan masuk. Kalau tidak, saya tak boleh masuk. Ada yang parent nak bergaduh dengan saya tak boleh, saya kena jaga kehormatan masjid. Ya. Nak nikah kat rumah lah. Saya nikah kat rumah, saya tak nikah kat masjid. Jadi cakap dengan Pak Putu saya, nikah kat rumah cukup. Ya, sebab apa? Sebab nak meraihkan family belah perempuan, belah saya pun nak tengok saya nikah. Sebab ada family perempuan ramai yang tak haid kan, dia nak tengok, nak filming, nak tengok mak saudara saya, nak tengok saya bernikah. Tapi dia haid pula. Jadi dia nak tengok lah. Dia kata buat kat rumah. Ya. Jadi bukan kat masjid juga. Jadi masjid ni bagus lah, kalau dapat ke masjid bagus, tapi kena jaga adab. Ya. Tapi dari segi sudut nas, ada ke hadis Nabi bernikah kat masjid? Saya nak tanya lah. Ada tak? Tapi bukan bermakna salah, tak ada. Nanti jangan pula ada puak tu kata, oh, Nabi tak pernah nikah kat masjid pun. Bid'ah yang sesat, siapa nikah kat masjid masuk neraka. Itu melampau lah tu. Ya. Jadi saya punya standpoint tak ada masalah. Masjid tempat yang mulia. Kalau nikah kat masjid, bagus. Tapi kalau nak paksa sangat nak nikah kat masjid sampai tertib dan etikanya terpaksa kita langgar kan, sampai wanita-wanita yang berhaid boleh masuk, bagi saya melampau, keterlaluan. Jadi baik nikah kat rumah. Kalau kita kata sunnah Nabi, buktikan hadis mana yang Nabi nikah kat rumah dekat masjid, ataupun Nabi nikahkan sahabat kat, tunjukkan bukti. Ada bukti bahawa saya percaya kan? Tapi tak salah, tapi kena jagalah adab. Jadi kalau dewan yang dikhususkan, contohnya macam ni, dewan kuliah bukan masjid, sebab bukan tempat orang sembahyang pun. Ya, tapi tempat ni tak apa. Jadi dia nak lalu tu, dia terpaksa lalu dataran tu, beranda tu. Sekadar lalu tak apa. Jangan nak berhenti apa-apa, Bina lama tak jumpa kau, berpuluh-puluh 5 minit pun kat situ. Tak boleh, dia kena lalu. Al-murur boleh, al-muqsu tak boleh. Murur tu lintas. Tapi kalau menetap, walaupun 2-3 saat, kecuali darurat lah, barang terjatuh ke, nak angkat anak ke, nak betulkan kain ke, itu tak apalah, nak buat macam mana. Okey? Baik. Tak boleh. Bertugas.
Dia sebab bertugas tak boleh lah. Dia boleh cuma melintas saja. Dia tak boleh bertugas dalam masjid. So kalau IJK yang dalam keadaan haid, dia kena terus minta maaf, saya tak bertugas. Ya. Tapi kalau ada jawatan kosong, tak ada, tak rela, tak datang, saya jaga depan sana tu. Ya. Pinjam uniform ke apa kan? Allah mungkin tak boleh. Cuba minta kerja kat rela ke macam mana? Tak kira. Memang tak boleh lah, memang tak boleh. Jadi wanita, kecuali kalau dia bertugas bagian dapur. Bagian dapur, tolong susun meja, tolong susun pinggan, tolong potong bawang, itu tak apa. Sebab kawasan dapur bukan diwartakan sebagai masjid. Ya, ataupun bahagian-bahagian dekat kaki lima ke, tolong benda-benda banyak boleh buat. Tapi AJK dia kena terang lah, dia kena faham. Ya, tak boleh. Nanti orang kata, macam mana Ustaz kalau 5 AJK pun buat 5 hit? Macam mana Ustaz? Pening juga jawapan. Ya. Macam tak ada solusi lain. Jadi minta orang gantilah, banyak ramai karya-karya ya, wanita yang boleh ganti ya. Okey? Ya. Okey. Kita nak masuk bincang tentang gambaran makmum selain daripada masjid. Ni macam apa, kalau macam kata jemaah yang berada di luar masjid, bukan dalam kawasan masjid. Dia ada syarat-syarat tertentu. Dia ada syarat-syarat tertentu. Kita bincangkan nanti. Kita bincangkan dalam perbincangan yang akan datang. Okey? Baik. Okey. Di kalau macam mana pula kalau jemaah yang kata-kata berada bukan dalam kawasan masjid. Imam dan makmum berada di kawasan tanah lapang. Apakah syarat-syarat sahnya? Pertama, makmum mengetahui perpindahan imam. Kedua, jarak kedua-duanya tidak melebihi 300 hasta, lebih kurang dalam 150 meter ataupun 148-49 meter. Kita pukul habis, kita kata 150 meter. Berbeza dengan masjid. Dalam masjid lebih 300 hasta pun tak apa, asalkan berada dalam kawasan satu masjid. Tapi kalau di kawasan tanah lapang, semayang kat tepi sini kan, biasa buat expo apa semua tu kat situ tepi tu, tanah lapang. Contoh semayang raya dekat tanah lapang, dia mesti memenuhi kedua-dua syarat ini. Maksudnya antara imam dengan makmum tak boleh 300 hasta. Tapi kalau imam yang paling belakang sekali, makmum paling belakang dengan imam 300 hasta tak apa, sebab dia kalau saf sambung. Katakanlah kalau buat sembahyang berjemaah dekat tanah lapang, imam berada dekat depan, lepas tu saf pertama, saf kedua bersambung-sambung sampai 400-500 hasta pun tak ada masalah. Jangan kata daripada Taman Sutera ni dia punya saf sambung kat Sungai Chua sana tu. Sah tak? Sah. Saf bersambung. Ada rabitah. Sambung dan boleh tahu perpindahan imam kat depan sana tu. Ya. Jangan mimpilah soft sampai ke Sungai Chua. Ini pun penuh Jumaat ya. Yang lain tak penuh. Ini satu-satunya produk yang memang kena boikot sejak lama ni. Ya. Kalau pekerja MACD kata, kami kena boikot. AJK kata kami kena boikot lama dah. Masjid dia lama kena boikot dah, walaupun bukan barangan Israel. Masjid dia lah, bukan produk Israel tapi dah lama kena boikot. Ya. Ini gambarannya. 300 hasta ni 144 liter lah, 150 lebih kurang macam tu. Ya. Kalau saya ikut Google imam berada di tanah lapang. Salat berjemaah ini tidak sah, dikira tidak sah kedudukannya melebihi 300 hasta, lebih kurang 150 meter lebih kurang. Ya. Okey. Kedua, jika imam dan makmum berada di dua bangunan yang berbeza. Ini tanah lapang settle dah habis. Settle. Ni situasi kedua pula, jika imam dan makmum berada di dalam dua bangunan yang berbeza. Atau salah satu
dan lain di luar atau sebaliknya. Imam berada dalam bangunan, makmum berada di luar bangunan, ataupun imam berada dalam masjid, makmum berada di luar. Ya. Atau dalam satu bangunan bukan kategori masjid. Macam surau, pejabat, ya. Dia ada syarat-syarat tertentu. Apakah syarat tertentu sahnya salat berjemaah? Iaitu makmum mengetahui perpindahan imam, sama ada melihat ataupun mendengar, sama ada melihat imam ataupun melihat makmum yang dapat melihat imam, ataupun dapat melihat makmum yang dapat melihat makmum yang nampak imam. Macam itulah. Kedua, jarak antara kedua-duanya tidak melebihi 300 hasta dalam bangunan. Dalam masjid tak ada isu. Kalau imam kat depan, makmum belakang 2 km sekalipun, tak ada masalah. Sebab dikira dalam masjid. Tapi dengan syarat mesti tahu perpindahan imam. Tapi kalau selain masjid, no, tak boleh lebih daripada 300 hasta. Contoh dalam surau. Ketiga, tiada halangan yang menghalang makmum untuk sampai kepada imam. Maksudnya tidak ada dinding ataupun tidak ada pintu yang berpaku. Dia kena ada untuk sampai kepada imam. Okey. Tiada halangan untuk makmum melihat imam. Dia mesti lihat. Kalau dalam masjid tak lihat tak apa, dengar okey. Tapi selain daripada masjid, tiada halangan untuk makmum melihat imam. Jadi sebab itu kalau yang dalam surau tu, kalau dia pakai tutup dinding yang portable tu, dia kena buka sikit. Dia kena ada sebahagian jemaah wanita yang boleh nampak makmum, yang nampak imam. Kalau dia tutup penuh sekalipun, walaupun dengan langsir sekalipun, dikira tidak tetap sah sebab tak kira nampak. Itu surau. Dalam masjid tak boleh. Surau tak boleh. Ini fatwa negeri Selangor lah. Dia fatwa negeri Selangor. Ya. Tapi kalau tempat lain dia pakai pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni dia dikira macam yang diguna sebahagian daripada negara-negara Arab lah. Kalau mazhab Hanbali ni, surau pun hukumnya sama seperti masjid. Walaupun surau biasa sekalipun, surau hukumnya sama seperti masjid. Jadi kata, kalau macam itu kita pakai mazhab Hanbali lah. Boleh pakai mazhab Hanbali, tapi kalau nak pakai mazhab Hanbali, surau apa-apa pun tak masuk. Yang kena itu. Boleh nak pakai itu, boleh. Tapi kena konsisten lah. Kalau surau kita nak anggap seperti masjid, seperti mazhab Hanbali, boleh. Tapi secara konsisten, mazhab Hanbali pun kata surau pun orang perempuan haid tak boleh masuk. Jadi tak boleh kita kata okey, surau kita ambil mazhab Hanbali, hukum je sama seperti masjid. Tapi tak apa, haid boleh masuk. Kalau perempuan haid pula, kita pakai mazhab Syafi'i. Macam Nafiqah ni macam bapak dia punya. Dia suka-suka ya. Hukum masjid ambil Hanbali, tapi time nak masuk surau pakai mazhab Syafi'i pula. Ini talfiq mengikut hawa nafsu yang diharamkan oleh para ulama, iaitu tatabbu' rukhas. Sepakat ulama-ulama mengharamkan. Tetapi kalau kita bertalfiq untuk kita kata orang rukhsah, kita terpaksa pakai mazhab lain, tak apa. Kan? Macam contoh kita nak pergi umrah, pergi haji. Kita nak tawaf tu, kita terpaksa pakai pandangan selain mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kalau tidak memang tak habis tawaf kita tu. Duk batal. Lelaki lah kan? Lelaki. Sebab apa? Kalau perempuan-perempuan Pakistan, India ni, kalau dia tawaf memang dia tak pakai stocking. Mazhab Hanafi kan, mazhab Hanafi tapak kaki bukan aurat. So dia pijak kaki kita. Kita ni ketika ihram ada boleh pakai stocking. Perempuan tak apa lah. Satu hal ni kita bila tawaf tu kita nak tolong pegang tangan bini tu. Ramai orang kan. Jadi isteri pun boleh pasang tangan, dia pegang tangan kita. Ya, nanti kalau kita pegang dia terlepas tempat lain pula. Kan? Orang tawaf dia pergi dekat Tok Tower shopping. Dia pegang tangan bini tu ke? Pegang kuat sangat. Tak ada, nanti awak pergi shopping. Ya, tawaf dulu, habis tawaf. Lepas tu lepas sa'i tahallul nak shopping, dia shopping. Jadi terpaksa pakai pandangan lain. Ya. Yang memang ada surau-surau tertentu lansir tebal. Lepas tu kita selak kan, dia tutup nanti. Macam mana? Macam mana terpaksa lah.
Paksa lah kita pakai mazhab Maliki je. Sah lah. Sah. Makruh lah jadinya. Tapi takkanlah terpaksa lah kita, yalah makruh tu tak dapat pahala, kita dah buat macam mana, kita ikut je lah. Tak nak bergaduh pun kan. Jadi kalau orang tutup balik, biarkan. Nanti bergaduh sebab kita anggap dia tak faham. Dia boleh kita tinggalkan surau tu kita pergi balik. Pergi tempat lain ke, pergi surau. Ini susah juga sebenarnya. Ya, boleh je kalau kita nak pakai mazhab. Sebab tu kalau fatwa Negeri Selangor, kalau fatwa wilayah zaman Datuk Zul, dia pakai mazhab Hambali. Surau sama hukum seperti masjid. Ya. Tapi saya terangkan. Tapi bila saya tanya Datuk Mufti sekarang nak ubah ke tak? Nak pakai mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Datuk Mufti kata tak payahlah. Nanti pening pula orang. Dia ubah kan. Tapi beza pula Selangor lain. Selangor ikut dalam bab surau masjid dia pakai mazhab Syafi'i. Konsisten lah dengan mazhab kan. Di zaman Datuk Zul dia pakai mazhab Hambali. Surau Jumaat ataupun surau yang memang solat 5 waktu hukumnya sama seperti masjid. Tapi kena konsisten lah. Itu kat wilayah persekutuan saya kata berdasarkan fatwa mufti lama dan masih lagi valid, surau Jumaat ataupun surau yang solat 5 waktu hukumnya sama seperti masjid. Boleh solat tahiyat, boleh iktikaf. Tapi wanita haid juga tak boleh masuk. Oh, tak boleh Ustaz. Habis lama ni, tak boleh. Kalau nak pakai Hambali, konsisten Hambali. Tak boleh kita nak separuh-separuh. Ada orang yang nak pakai bab tempoh bermukim, dia nak dapat solat jamak dalam tempoh yang lama, pakai mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi boleh qasar, solat jamak tak ada. Tapi saya pakai mazhab Hanafi, 7 hari boleh mukim. Tapi dia bantai dengan jamak sekali. Apa cerita? Mazhab Hanafi qasar saja, jamak tak ada kecuali dekat Muzdalifah dengan masyair, itu saja. Tak konsisten, ikut hawa nafsu, tak boleh. Ya. Baik. Dalam masjid tak nampak imam tapi dengar suara imam, masih sah lagi. Tapi kalau selain masjid, termasuklah surau, kita dengar imam tapi tertutup dengan langsir, kalau ikut sebenarnya memang tak sah lah. Tak sah. Tapi kita ambil kira lah pandangan, ada khilaf ulama. Mazhab Maliki kata sah. Takkan kita nak kata selama ni sebenarnya kat surau tak sah. Cuma kita ceritakan lah. Kalau ada ustaz-ustaz yang boleh terangkan, apa kata kalau langsir tu buka sikit, kayaknya nampaklah seorang dua nampak jemaah kat depan tu, jadi perempuan ni boleh nampak yang ikut tu, okey lah kan. Ya. Jika makmum tidak dapat melihat imam, disyaratkan wujud rabitah antara kedua-duanya. Rabitah ni apa? Yang boleh nampak, kita tak nampak imam tapi kita boleh nampak orang yang nampak imam. Itu rabitah, pengikat. Rabitah dalam bahasa Melayu terjemah dia pengikat. Ataupun pengikat pun nampak makmum yang boleh nampak imam. Itu nama dia. Okey? Ini bagi, jadi sebab tu kalau orang perempuan, kalau dia pakai portable punya dinding, dia kena buka sikit. Jadi seorang ternampak lah. Yang lain pun nampak yang seorang ni, pengikat dia ada. Bawa dia kira sebagai bersambung. Tapi kalau masjid tutup tak ada masalah. Baik, ada kemampuan untuk sampai kepada imam tanpa perlu mengalihkan tubuh badan dari arah kiblat atau membelakangkan kiblat. Kalau dalam masjid membelakangi kiblat pun tak apa. Tapi kalau dalam surau nak kena sampai kepada imam, tak boleh membelakangi kiblat. Laluan tu tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi kalau kiri kanan tak apa, dia tidak boleh membelakangi kiblat. Itu hukumnya. Kita akan tunjukkan lagi berdasarkan gambaran yang ada untuk kita lebih faham. Okey. Jadi kita tengok gambaran yang ada ni untuk kita jelaskan lagi. Gambaran pertama, yang warna biru tu bangunan lain, yang warna merah tu bangunan lain. Okey. Imam dan makmum berada di dua bangunan yang berbeza dan ada laluan antara kedua-duanya yang tidak tertutup. Sah tak? Sah tak? Siapa kata sah kat tangan? Tolong angkat je. Salah tak salah, hantam saja. Tu dia. Hantam saja dalam aku. Sah tak? Angkat tangan betul-betul. Angkat tangan. Tinggi.
Saya tengok siapa tak angkat tangan ni. Okey. Kita tengok lepas dia angkat tangan tak? Okey. Siapa kata tak sah angkat tangan? Tuan tak angkat tangan tu, dulu tak angkat. Tak ada pendirian ni orang. Lemah. Ya. Tak mau cakap lah, sorry. Okey, dua dengan. Okey, jawapannya okey. Kalau sah, kenapa sah? Okey, seorang jawab. Siapa nak jawab katanya? Kalau sah, kenapa? Doktor? Ini saya konsep tanah lapang tadi. Ada laluan, lepas tu tak lebih 300 hasta. Okey, ada lagi, satu lagi boleh nampak. Boleh nampak. Boleh nampak imam. Dan tidak lebih 300 hasta dan ada laluan yang tidak perlu membelakangi kiblat. Ini jawapan. Betul tak doktor kan? Salat berjemaah di bangunan yang lain sah hukumnya asalkan memenuhi syarat-syarat sah berjemaah yang bukan dalam satu masjid. Okey. Kedua, teka-teki kedua. Ya. Tengok gambar betul, perhatikan betul-betul. Okey. Okey, jawapannya sah ke tidak? Siapa nak jawab? Kenapa tak sah? Kenapa? Kenapa? Ya apa? Tak nampak imam. Kenapa? Tutup. Pintu tutup. Pintu tertutup. Betul. Ya? Okey, tak sah sebab tak nampak. Walaupun tidak lebih 300 hasta. Walaupun tak lebih. Walaupun antara imam dengan makmum tu tak lebih 300 hasta. Tapi tetap sah. Sebab apa? Walaupun dia dengar imam sebut Allahu Akbar, tapi dia tak nampak. Itu macam tirai tu kena buka sebenarnya. Tapi tak apalah, kita pakai mazhab Hambali lah, terpaksa lah kan. Kalau tidak nanti gaduh ni kan. Sampai 70 gaduh pasal pelangsir dia. Okey, penjelasan salat berjemaah makmum di bangunan yang lain tidak sah. Kerana laluan untuk sampai kepada imam tertutup walaupun makmum boleh melihat imam. Kalau kata transparent sekalipun. Kalau transparent sekalipun, walaupun kita kata langsir nipis sekalipun, tapi tertutup. Ya. Tapi kalau langsir yang tertutup nipis boleh nampak imam, bagi saya tak ada masalah sebab kita boleh selak langsir tu. Tapi langsir tebal problem. Dia boleh selak tetapi tak boleh nampak. Itu problem isu dia. Tapi kalau nipis je, maksudnya kalau kita pakai tu nampak kulit ataupun kita nampak lah jemaah walaupun terlibat tak nampak jelas, kan? Tapi masih lagi boleh sah sebab dia bukan dinding yang kita tak boleh menghalang kita lalu. Tapi kalau langsir tebal, walaupun hukumnya bukan seperti dinding, masalahnya tidak sah sebab tak nampak imam. Menurut kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau boleh tengok imam melalui TV. Tak boleh. TV tidak dikira sebagai, dia kena secara semula jadilah, secara yang kita nampak hakiki. Sekarang teknologi kan. TV tidak kira. Kalau TV itu boleh lah kat rumah boleh. Macam mana rumah boleh. Pasal CCTV sambung kat taman depan. Boleh tak? Kalau macam tu problem lah. Kalau kita kata boleh berdasarkan TV, problem. Very problem. Nanti dari rumah pun boleh solat berjemaah. Okey. Sah ke tidak ni? Yang perempuan kena jawab. Kau ibu kena jawab ni. Saya tak ada belakang. Tirai tertutup tak sah. Sah ke tidak? Tak tutup. Tak nampak. Kenapa tak sah? Kalau tak nampak, tak sah. Tak sah tak nampak. Kalau nipis nampak, boleh nampak lah walaupun jauh sekalipun. Sama ada jawapan dia tadi kan. Ya, tidak sah kerana menghalang pandangan makmum sendiri. Walaupun makmum mendengar suara, tapi kalau langsir tu nipis, jarang lah. Nipis sangat, jarang lah kan. Jarang langsir nipis, tak ada, tebal-tebal belakang. Ya. Jenis beli kat nilai 3, tebal-tebal. Okey. Ya. Ada sebelah boleh, sebelah dia ada pintu tengah, perempuan dengan lelaki. Dia ada pintu tapi imam duduk di perempuan tak nampak yang dengar suara. Tapi kalau ada yang ada nampak imam tu, yang nampak imam, nampaklah. Tapi ada syarat tu kita bincang nanti. Sebab saya nak kena terangkan semua sekali baru kita nampak. Okey.
Macam ni sah tak? Duduk. Okey, siapa kata sah angkat tangan? Dia pecah tingkap ni. Siapa kata sah angkat tangan? Siapa kata tak sah angkat tangan? Ajar tolong jawab. Kenapa tak sah? Laluan betul? Tingkat terbuka tapi bukan laluan, betul? Tidak betul. Satu lagi, dia memang tak ada laluan lah. Dia tak ada laluan. Kalau lalu pun kena membelakangi kiblat. Maka tak sah lah. Kalau ini berlaku dalam surau, tak sah. Allah tak. Okay? Kecuali kalau kita ikut mazhab, kalau ikut mazhab Hambali pun tak sah juga, sebab kita tak sama pada imam tu terpaksa keluar kawasan surau ataupun masjid. Okay? Salat berjemaah makmum di bangunan lain tidak sah kerana tiada laluan untuk sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Dia syaratnya mesti ada laluan yang tanpa membelakangi kiblat. Kalau sekadar kiri ke kanan pun tak apa. Ya. Meskipun makmum boleh nampak imam melalui tingkap yang terbuka. Itu tingkap. Ya, kalau kita kata boleh nampak melalui CCTV ke video ke, tak boleh. Kalau macam tu terpaksa lah kita kata solat berjemaah daripada rumah pun boleh, asalkan video bersama kat rumah. Ya, tak boleh. Okey. Macam ni sah ke tidak? Ni. Di sini. Siapa boleh jawab sah dengan bagi justifikasi? Dan ataupun siapa yang nak kritik tak sah, dia kena bagi justifikasi. Siapa boleh katakan? Siapa dapat jawab saya bagi Ibn Rufli. Okey, ada siapa yang kata sah? Siapa nak bagi jawapan? Apa jawapannya? Sebab makmum tu dia boleh melihat. Sah ke tak sah? Sah. Ya, sah. Okey. Sebab yang pertama, sebab makmum tu boleh melihat imam sebab tingkap itu terbuka. Mhm. Jadi dia boleh melihat imam. Kemudian jaraknya tak melebihi, dia tidak melebihi 3 gasta. Kemudian dia pergerakan, dia boleh keluar dan dia tidak membelakangi kiblat. Maksud dia sebelah kanan. Jawapannya sah, betul? Ya. Walaupun dia luar masjid, sebab dalam masjid tak boleh. Dalam masjid nak sambung pada imam tu tak boleh luar masjid. Sebab hukum mesti kira mereka dalam masjid. Tapi kenapa keluar kawasan ni boleh? Sebab dua-dua bangunan tetap bukan masjid. Dia tetap luar kawasan juga. Asalkan boleh sampai kepada imam, walaupun luar kawasan bangunan, tetap dikira macam bukan berada dalam masjid. Tapi dengan syarat untuk sampai kepada imam tidak perlu membelakangi kiblat, tetapi dia boleh nampak imam. Tadi tu belakang. Boleh nampak dan boleh mendengar imam. Jadi syarat dengar, nampak sebab tingkap tidak tertutup. Baik. Kemudian untuk sampai ke imam boleh sampai tak? Boleh sampai. Perlu membelakangi kiblat atau tidak? Tak perlu. Sah. Kalau ada surau macam ni sah. Kalau tak ada tingkap tu, kira sah tak? Kalau tak ada tingkap. Tak ada tingkap tak sah. Tak nampak. Tak ada tingkap. Katalah tingkap tertutup ya. Macam mana? Tak sah. Okey. Katakanlah tirai tertutup. Langsir tertutup, sah tak? Kenapa tak sah? Tak nampak. Ini kaedah mazhab Syafi'i ya. Kita bincang kaedah mazhab Syafi'i. Okey, imam dan makmum berada di dua bangunan yang berbeza dan ada laluan bertangga. Tapi jarak antara imam dan makmum tidak lebih 300 hasta. Soalannya, di manakah terletaknya bangunan ini? Okey, sah ataupun tidak? Kalau tak nampak imam tak sah. Kalau tak nampak imam tak sah. Tangga. Siapa setuju dengan doktor? Siapa tak setuju tolong angkat tangan. Apa ni? Okey, doktor kata kalau tak nampak imam tak sah, kalau nampak imam sah. Setuju ke? Tujuh.
Hai. Doktor ni pengaruh besar betul. Ini jadi takut tak dapat ubat free ya? Jawapannya, salat berjemaah makmum dibangun dan sah kerana ada tangga untuk sampai kepada imam dengan syarat makmum boleh melihat imam ataupun ada rabitah. Katakanlah tangga tu tinggi tapi dekat depan tangga ni ada orang berdiri dan orang tu nampak imam ataupun nampak makmum yang boleh nampak imam, sah tak? Sebab dia ada rabitah, ada pengikat. Tapi kalau tak ada pengikat, imam kat sana dekat bawah tak nampak imam, tak sah. Kalau masjid problem tak? Kalau tak nampak, masjid tak ada masalah. Macam dekat masjid Shah Alam kan, dekat bawah, ataupun masjid Putrajaya, masjid besi tu, dia dekat bawah ramai tu, kat bawah tu ramai semayang, tapi tangga tak nampak imam, tapi dengar suara tak sah sebab itu masjid. Tapi surau tak boleh, surau kena nampak ataupun nampak orang yang nampak imam. Itu kaedah dia. Okey. Soalan seterusnya, sah tak ni? Selaki pun ajar, sah tak? Ajar tu ajar berbaju hitam, sah tak? Kenapa sah? Ajar nampak betul. Sebab apa? Walaupun dia tak nampak, tapi dia nampak orang yang nampak imam tu. Nampak tak? Nampak? Jadi solat ni adalah sah kerana perlu ada rabitah, kena ada pengikat. Rabitah ni pengikat lah, pengikat dia menyambung dia. Ya. Baik. Okey, antara jarak dengan rabitah tu tak lebih 300 hasta. Tetap. Walaupun katakanlah dia 310 hasta, tapi walaupun dia dapat rabitah tetap tak sah. Kena antara rabitah dengan dia kena tidak boleh lebih 300 hasta. Okey. Okey, macam ni sah tak? Sah tak? Kenapa sah? Ada rabitah. Nampak orang yang nampak imam. Nampak. Kalau tak ada ni sah tak? Kalau katalah yang A ni tak ada, Tak. kenapa tak sah? Sebab makmum tak dapat imam. Jelas Okey. Lagi sekali, lagi satu. Tak sah. Kenapa tak sah? Tak nampak imam. Siapa nak jadi mangsa seterusnya? Ajar boleh. Kenapa tak sah? Boleh. Kenapa tak sah? Tak nampak imam. Walaupun ada laluan. Walaupun laluan itu tidak membelakangi kiblat. Walaupun dia dengar suara imam, tapi sebab dia tak nampak. Tapi kalau dekat masjid, problem tak? Tak ada. Tak ada masalah. Surau masalah. Jadi macam Hajah kata tadi tu, sebelah-sebelah kan. Ikut je tu lah. Pakai kaedah ni lah. Tidak lebih 300 hasta. Katakan sebelah tu, antara makmum dengan imam tak lebih 300 hasta. Dan boleh nampak tak? Boleh lalu tak? Kalau ada rabitah tak ada masalah. Okey, silakan. Kes macam surau bertingkat. Imam di atas, makmum di bawah tu dia ada juga makmum, tapi ada rasa yang sakit yang tak boleh naik tangga atas. Tak apa, boleh pakai mazhab Ambali lah. Dia kalau mazhab Syafi'i ni kita tak sah lah kan. Tapi sebab ada khilaf, ya, jadi bolehlah kita pakai pandangan mazhab. Dia tak boleh naik atas je tau. Kan? Dia kaki sakit. Kan? Lepas tu buat laluan. AJK surau zalim tak bina lift. Kezaliman yang sangat dahsyat. Kesian AJK kena kan. Ya. Nak buat lift, masuk sedekah RM1 je. Kan? Jadi tak apalah kalau dia sakit tu kita ada peruntukan khilaf. Next. Ini tak sah ya. Ini sah ke tidak? Allah, macam Hajah tadi. Dua bangunan berbeza kan? Sebelah-sebelah tu. Sah tak ni? Macam masjid. Siapa mangsa seterusnya? Haji, sah ke tidak? Tak. Kenapa sah? Kata rabitah. Rabitah lain? Itu je. Ya, laluan tanpa perlu membelakangi kiblat. Okey. Tapi dia tak nampak imam. Tapi ada rabitah, ada pengikat. Maksudnya kita boleh nampak makmum yang boleh nampak makmum, boleh nampak makmum yang nampak imam. Okey. Jadi
Di bangunan merah hukumnya. Tapi dengan syarat antara dia dengan rabitah tidak boleh lebih 300 hasta. Itu syarat. Tapi kalau antara dia dengan rabitah lebih 300 hasta tak sah. Ini mazhab Syafi'i lah. Okey. Okey, macam ni sah ataupun tidak. Tingkap terbuka. Jarak antara imam dan makmum tidak lebih 300 hasta. Tapi ada laluan untuk sampai kepada imam. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Sah imam. Syarat dah sebut tadi lah kan? Sah. Jawapannya sah. Okey. Macam ni sah atau tidak? Kenapa tak sah? Belakang sini, puan belakang sini. Tu. Yang jeling-jeling tu. Tu. Kenapa tak sah? Sah ke tidak? Kenapa sah? Sah ke tidak? Kenapa tidak sah? Nampak tak nampak? Jarak tak sampai 300 hasta, tapi nampak. Tapi kenapa tak sah? Laluan tu kena membelakangi kiblat. Tak boleh. Kalau masjid ada masalah tak? Masjid tak ada masalah. Tapi asalkan laluan walaupun membelakangi kiblat, masjid no problem. Selain masjid problem. Jawapannya betul. Ya. 10 okey. Kalau semua makmum dalam bilik tu, Macam mana? makmum semua dalam bilik merah. Bilik merah. Okey, tolong saya bagi jawapan. Dia kena nampak imam lah. Dia kena ada salah seorang kena nampak. Dan kena sampai, kena ada laluan lah. Laluan tu mana-mana makmum yang laluannya membelakangi kiblat tak sah. Kan? Sebab dalam bilik ni ada melibatkan makmum yang membelakangi kiblat. Betul tak? Mana-mana makmum yang tidak membelakangi kiblat tak ada masalah. Seolah yang ke depan ni, yang ke depan tu kan memang tak nampak. Dia tak nampak orang belakang, depan pun tak nampak. Tak sah lah. Tapi yang belakang-belakang ni, yang garisan biru tu, yang biru tu tak, dia sah. Sebab nak sampai ke imam tak perlu membelakangi kiblat. Dan dia boleh nampak rabitah. Contoh dekat pintu tu ada orang. Dia boleh nampak imam tu. Tapi kalau tak nampak imam tak sah. Habis separuh ada tak sah. Ya? Row depan tak sah. Syarat kena nampak, kena rabitah yang nampak. Separuh yang tak sah kena nampak. Tengok TV. Di depan, tapi kat belakang tu ada pintu. Pintu yang bangunan merah, NTT dia betul kat situ. Okey. Tapi pintu yang biru tu dia di depan, tapi bertutup sebab kita solat dalam keadaan rekod. Di laluan koridor kalau ada orang solat, means ada rabitah. Betul. Okey, kalau bertutup boleh tak? Dan dia ditutup. Bertutup boleh tak kalau bertutup? Kalau pintu bangunan biru tu tertutup, boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh kan? Kalau masjid problem tak kalau masjid? Kalau tutup tak boleh. Walaupun nampak, walaupun transparent, tapi tutup. Masjid boleh. Surau tak boleh. Tapi kalau ada surau-surau yang buat macam tu, yalah. Pakai masa mandi lah. Ya. Sebab tu kami kat wilayah sebelum bina surau kena dapat nasihat daripada Jabatan Agama tu kami kecek. Ada surau lah. Okey. Macam ni sah ataupun tidak? Sah. Sah ya? Siapa tak lebih 300 hasta, boleh nampak imam dan boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Itu je kaedah, pegang tu saja. Sampai meninggal, itu je lah kaedah pegang. Macam ni sah tak? Tak sah. Sah. Macam ni? Tak sah. Okey, jelas tak sah. Kalau macam ni, ayah. Macam tadi tu kan, kalau katakan laluan ke surau hanya pintu tu je. Satu. Sah tak? Tak sah lah. Walaupun satu-satu dia biru, dia kena masuk dalam lah. Satu pintu tu tak sah lah sebab dia keluar nanti dia membelakangkan. Ya, tak sah. Ini tak sah. Yang ni tak sah. Sebab dia
jalan untuk menghubungkan imam terpaksa membelakangi kiblat. Menghubung imam tapi masih dia keluar. Yalah, dia bukan masalah kena keluar, tapi menghubungkan, jalan menghubungkan dia dengan imam tak boleh keluar membelakangi kiblat. Okey? Okey, macam ni sah tak? Tadi sah. Okey, siapa kata sah angkat tangan? Order depan imam. Siapa kata sah angkat tangan? Tak sah. Dia nak ikut imam ke membelakangi kiblat pula. Sudah. Patah terus kan? Nanti saya ganti. Ya. Tak mahu lah, saya teruskan, nanti saya ganti. Tak mahu. Tak sengaja. Patah terus. Dia pun marah tu. Dia pun nak kata tak sah, dia kata tu. Tapi tak ada suara. Dia protes dengan benda lain. Okay. Alright. Sah ke tidak sah? Siapa kata sah kat tangan? Sah. Okay. Kenapa kesah? Kenapa sah? Imam. Ada laluan, tak perlu membelakangi kiblat. Okey, boleh diterima. Siapa kata tak sah kat tangan? Kenapa tak sah, tuan? Tadi depan imam. Dia melepasi had imam. Pula itu je minta ni. Okey, jawapannya apa? Jeng. Tidak sah. Sebab apa? Oh. Happy tu. Tuan dia tak boleh buri aja, dia kena belanja. Memang kita tarik. Tidak sah sebab apa? Dia mendepani imam. Okey? Baik. Tapi kalau yang tidak mendepani imam macam ni, macam ni tak ada masalah. Sebab dia masih lagi tidak melepasi had imam. Ya? Kalau ni problem. Kalau masjid problem tak? Problem. Sebab ada, dia masih dalam kawasan masjid. Dia surau problem. Kalau macam ni lah kedudukan imam tu. Okey. Ya, sungai. Sungai apa? Sungai sini, sungai apa nama dia? Imam apa? Bangunan. Renang tu. Sah ke tak sah? Ya? Ni kalau nampak macam mana? Jauh sangat tu. Ini dia punya indikator tak berapa nak besar sangat. Jawapannya senang saja tuan-tuan. Macam sembahyang kat tanah lapang. Lebih kurang macam tu. Jawapan dia apa? Solat makmum sah antara dengan imam. Dihalangi oleh sungai besar atau jalan yang banyak. Tapi dengan syarat tidak melebihi 300 has. Kalau sungai Kelang tu besar lah kan. Kalau macam sungai Cua macam tu lah kecil, tak apalah. Ataupun jalan raya tu, ya, maka itu hukumnya berbeza. Jadi sama macam tanah lapang, boleh nampak imam, boleh tahu pergerakan imam dan sebagainya. Ya? Apa dia? Itu hukumnya darurat. Dia hukumnya dalam hukum yang kita kata darurat. Dalam erti kata dimaafkan. Dalam kitab fiqh, situasi yang dimaafkan. Okey? Dia ada benda yang special case. Kita dalam kes-kes mahkamah, undang-undang kita ada hukum special case. Dalam fiqh pun ada hukum special case. Macam contoh dua kapal bersambung solat berjemaah. Itu special case. Yang dikecualikan, ada mustasnayat di dalam kitab fiqhnya. Ya. Kalau kita belajar kawan fiqhiyah, nanti diterangkan al-umur bi maqasidiha. Okey, furuk-furuk dia apa? Tapi hujung ada pengecualian. Ada benda yang tak perlu pada niat, ada benda yang dia ada pengecualian. Ini antara pengecualian yang dimaafkan. Okey? Dalam bab najis banyak sekali bab yang dimaafkan. Ini gambaran lain pula, gambaran handphone apa?
12,5. Gambaran-gambaran imam di dalam masjid dan makmum di luar atau sebaliknya. Ni imam dalam masjid. Ini kita nak menjawab soalan PKP. Imam dalam masjid, makmum kat luar. Okey? Ini kita nak jawab. Tadi ni bukan masjid, luar masjid. Bangunan bukan bangunan masjid, dia berbeza. Tapi ini kita nak cerita gambaran imam berada dalam masjid. Macam mana kalau makmum yang sembahyang dekat luar? Okey. Baik, perbahasannya kita pergi kepada teori dulu. Jika imam di dalam masjid dan makmum di luar atau sebaliknya. Ya, kita ambil satu contoh imam dalam masjid lah. Kita tak nak pening pada. Kita ambil disiplin imam dalam masjid saja. Pertama, tiada halangan menghalang penglihatan sama ada imam ataupun makmum. Makmum boleh nampak imam. Sama jugalah. Okey. Ataupun tak ada nampak imam tapi dia ada rabitah. Rabitah pun sebagai satu syarat juga. Katakanlah imam tak nampak, makmum tak nampak imam tapi ada rabitah. Okey. 3, tidak boleh melebihi jarak 300 hasta antara imam dan makmum. Ini silap ya, saya tersilap. Fakta ni boleh betul kan? Iaitu antara makmum dengan bahagian terakhir masjid tidak boleh lebih 300 hasta. Kalau sini mana bahagian terakhir masjid? Ya, atas tangga, lepas tangga kan. Itu bahagian terakhir. Kaki 5 bukan bahagian terakhir. Dia melepasi tangga, itu dah had masjid. So, bahagian terakhir itu dengan makmum tidak boleh lebih 300 hasta. Masalahnya yang sembahyang luar pagar tu, adakah bangunan terakhir masjid dengan luar pagar tu adakah 300 hasta ataupun kurang? Itu yang problem dia. Ya. Jika salah seorang berada di luar maka menjadi mudarat jika melebihi 300 hasta. Namun kiraan bermula dikira dari akhir binaan masjid, bukan saf yang terakhir. Ini semua ada dalam nota. Yang saya masuk ini kaedah. Pegang kaedah ni, insya-Allah kita boleh tahu macam mana selesaikan masalah ni. Okey? Baik. Ni yang pertama. Binaan yang terakhir adalah yang warna hitam tu. Dekat pintu. Maksudnya antara ni dengan ni tak boleh lebih 300 hasta. Kalau ni dengan ni 300 hasta lebih tak sah. Walaupun dia nampak imam. Jelas Okey? Gambaran ni agak-agak yang biru tu dengan dinding tu 300 hasta tak? Tak. Dan dia boleh nampak imam tak? Boleh nampak imam. Kalau dia sorang-sorang kat luar lah kan. Ya. Contoh saya sampai dekat masjid, tiba-tiba nampak Dr. Azlan sembahyang dekat lapangan tu. Saya berdiri kat luar sana, saya pun salli pada suri al-Mu'arrah Allah. Dr. Azlan pun tak tahu saya ikut dia. Sah tak? Depend. Pertama saya nampak dia. Nampak imam kat dalam. Dan untuk sampai kepada imam tidak ada halangan. Ya, yang terpaksa saya membelakangi kiblat. Dan antara bangunan terakhir dengan saya tidak lebih 300 hasta. Baik, jawapannya sah atau tidak? Sah. Kerana pertama nampak. Ya. Dan jarak antara pintu masjid dan makmum tidak lebih 300 hasta. Ini kaedah kena pegang betul-betul. Ya. Kalau mazhab Syafi'i lebih 300 hasta walaupun nampak, hukumnya adalah sah. Tapi kalau mazhab Maliki makruh. Makruh maksudnya apa? Tidak dapat pahala berjemaah. Ya. Tapi boleh nampak. Boleh nampak. Mazhab Maliki salah satu. Kalau dengar ataupun tak nampak. Kalau tak nampak dia boleh dengar. Ataupun tak dengar tapi boleh nampak. Salah satu. Kalau Syafi'i dia kena nampak. Paling kurang nampak. Dengar tak cukup. Jadi mazhab Syafi'i dengar tak cukup, dia kena nampak. Tak dengar tak apa, tapi boleh nampak. Nampak tak ada masalah. Okey? Okey, macam ni sah ke tidak? Tingkap ada pintu je. Jarak antara dinding masjid dengan warna biru tu 300 hasta tak?
Tak sampai 300 hasta. Dekat lah. Tapi jemaah macam ni sah atau tidak? Kenapa tak sah? Tak nampak. Walaupun dia dengar sekalipun. Kalau mazhab Maliki salah satu cukup. Dengar tapi tak nampak, ataupun nampak tapi tak dengar. Tapi luar masjid, hukumnya makruh. Tak dapat pahala jemaah. Okey, ini disebut dalam Hasyiah Dasuki. Okey, hukumnya tidak sah. Walaupun antara binaan masjid dan makmum tidak lebih daripada 300 hasta. Sebab satu di halaman, sebab tak nampak. Ya. Macam ni. Sah ke tidak? Yang kat luar tu. Sah ke tidak? Siapa kata sah tadi? Tak apa, salah tak apa. Sah ke tidak? Okey, kenapa tak sah? Membelakangi. Kalau nampak pun tak nampak, memang tak nampak pun. Itu pun sudah cukup tidak mengesahkan. Walaupun tak sampai 300 hasta pun jauh dia. Tapi sebab tak nampak, tak sah. Dan salah satu penyebab tak sah tu sebab nak sampai kepada imam mesti membelakangi kiblat. Walaupun yang garis hitam tu adalah kaca. Ya. Walaupun garis hitam. Okey, katalah kaca. Dia boleh nampak. Ya, tapi tak boleh nampak. Dia nampak pun dia kena nampak macam tu lah. Walaupun boleh nampak kaca. Tapi sebab syarat apa yang menghalang lagi? Sebab nak sampai kepada imam kena membelakangi kiblat. Dia kena syarat sampai kepada imam tidak membelakangi kiblat walaupun ke kiri ke kanan. Itu syarat walaupun transparent sekalipun. Ya. Dia syarat membelakangi tu mesti. Kalau dia mengunduh, Ya. Dia bukan kena berunduk. Dia sebab tu kita kata penghubung tu bukan mesti kena buat. Tapi kedudukan tu kalau kita nak menuju tu, kalau kita tak salah, kita memang kena mempelangi kiblat. Nampak? Faham tak? Ke tak faham? Dia penghubung tu. Laluan saja, dia syarat laluan. Bukan individu, dia syarat laluan. Dia bukan individu. Walaupun kita ni, Ustaz, saya tak ada masalah mempelangi, saya tak ada masalah berunduk bersama, saya ada mata kat belakang. Allah jadikan saya kerja ada mata kat belakang. Tu jangan main-main. Ya. Jadi tu saya ni Ustaz ada kelebihan mata kat sini. Naik bas sedap, tunjuk orang aja dia. Sikit perempuan kan. Dia bukan kena buat, dia laluan tu. Laluan tu kalau orang normal mesti membelakangi kiblat. Faham tak? Dia bukan kena lalu Ustaz. Dia laluan tu lah yang menghubungkan antara imam dan makmum. Laluan tu kata doktor tadi memang seolah-olah kalau orang tak semayang, kalau dia berada di posisi ni, kalau dia nak menuju ke imam, dia kena membelakangi kiblat. That's the problem. Kalau yang biru kat luar tu kita letak dekat sebelah bawah ni. Maknanya laluan tu dah jadi. Katakanlah dekat pintu ni. Betul kat pintu ni. Sah tak? Sah. Pertama dia nampak imam atau dia nampak rabitah makmum ni kan. Nak sampai tu tak perlu dia macam ni ke kanan lah. Dia asalkan tidak membelakangi kiblat. Tapi kalau sekadar ke kanan, kiri, ke kanan, tak apa. Itu kaedah macam mana kiraan mazhab Syafi'i untuk menghubungkan antara imam dan makmum. Itu saja. Bukan kena lalu, tapi laluan dia kena macam tu. Kena ada laluan macam tu. Tapi masjid lain. Masjid asalkan ada laluan cukup. Tak kira lah membelakangi kiblat atau tidak. Tak kisah. Walaupun mendapati imam sekalipun. Okey? Okey. Jarak. Ini biasa PKP ni. Solat jawab PKP. Macam ni lah. Sah ke tidak? Katakanlah pagar tu tak jauh lah antara bangunan terakhir masjid dengan pagar tu dalam 150 hasta je. Sebalik pagar tu solat. Ya, sah tak ni? Pertama dia nampak rabitah. Dia tak nampak imam tapi dia nampak makmum yang nampak imam. Okey? Dan jarak antara bangunan terakhir yang warna hitam tu dengan yang kat luar tu, ya, tak sampai 300 hasta. Tapi pintu barat tertutup. Sebab apa?
Nasi suruh tutup PKP. Tertutup, bukan terbuka. Okey. Sah atau tidak? Kenapa tak sah, Doktor? Tak ada laluan, tertutup pintu dia. Dia macam dinding lah dia. Masjid lain, masjid apa? Masjid kalau sliding door tertutup, kunci sekalipun tak apa, dihukum berbeza. Sebab tu kita kena fikir, hukum masjid, luar masjid berbeza. Kalau pagar tu berjaring, Ya? pagar tu berjaring. Yang penting tertutup, tidak boleh berlalu, tidak boleh laluan. Jangan kata berjaring, transparent kaca pun tak boleh. Asalkan tertutup. Okey? So kena ingat tuan-tuan, pegang kaedah ni sampai meninggal dunia. Meninggal tak ada juga. Sampai ke syurga lah, agak sikit. Pegang kaedah sampai ke syurga. Iaitu hukum masjid berbeza. Hukum masjid sangat ringan. Sebab tu dalam masjid, dinding dipisah dengan pintu tertutup, terkunci sekalipun, no problem at all. Jangan berpaku cukup. Pegang kaedah tu. Pegang kaedah tu. So orang yang sembahyang kat luar, pintu sliding door ni tutup, kunci. Tutup, Ustaz Bakhtiar kunci. Tu dia. Sah tak kat luar tu? Sah. Sebab masjid sangat ringan. Tapi kat luar ni, sah ke tidak? Tertutup saja tapi tak berkunci. Tak sah. Sebab luar masjid berbeza. Asal tertutup saja, terus tak sah. Walaupun nampak, walaupun jarak antara imam dengan makmum, antara bangunan terakhir dengan makmum tu tak cukup 300 hasta. Tapi sebab dia tutup. Tapi kalau pagar tu buka, settle masalah. Apatah lagi yang solat dekat sini, tak ada pintu, pagar, walaupun dia nampak sekalipun pun tak sah sebab dihalang dengan pagar. Okey? Tidak sah. Ya? Sebab ada halangan untuk sampai. Tutup walaupun rapat, walaupun tak kunci sekalipun, sebab dia bukan masjid. Kalau dalam masjid terkunci pun tak apa. Beza ya. Pegang kaedah ni. Masjid, selain masjid berbeza. Ingat. Ingat. Kalau tak ingat, nota tu rebus, minum. InsyaAllah boleh ingat. Ya? Sama jugalah 300 hasta jugalah. Ni masjid ni masjid. Yang ungu tu masjid. Tak yang hitam tu masjid, tapi yang ungu tu pagar. Okey? Macam ni sah ke tidak? Kenapa sah? Sebab nampak rabitah. Rabitah ada betul tak? Ya. Kedua, antara bangunan masjid dengan individu warna biru tu tak lebih 300 hasta. Lepas tu pintu pagar terbuka. Kalau macam ni sah. Macam ni sah. Sah. Okey? Ini gambar dah. Ya. Cuma sambungan soal doktor tadi. Sekiranya berlaku di wilayah Ketuan pada mengikut mazhab Hambali, maksudnya sah sebab kalau mazhab Hambali selain bermasjid di surau pergi masjid lah, kisahlah. Ya. Tapi yalah, kalau ikut fatwa Selangor, Datuk Tanjis tu yang sembahyang kat luar tu tak sah. Kena qada balik. Ingat. Okey. Okey, macam ni sah. Sah ke tidak? Kenapa? Ada rabitah kan, nak sampai tu. Senang lah, ini senang. Dia tak ada pagar, tak ada penghalang, ada rabitah, ada yang nampak makmum. Lepas tu tak cukup 200 hasta. Boleh lah, okey lah. Sah. Ambil gambar dah. Ambil rumah. Okey, settle. Luar dalam. Jelas Jelas betul-betul pegang kaedah tu. Ini yang terakhir. Imam kat luar pula. Dia kat dalam. Okey, hari ni kita sembahyang raya kat luar. Seorang lah, ya. Tiba-tiba Nazir macam Ustaz Bakhtiar. Apa barang aku Nazir tak sembahyang kat luar, aku suruh sembahyang kat dalam. Dia sembahyang kat dalam. Ya, sah tak macam ni? Sah lah. Tapi kalau imam dekat luar masjid, dia kira
300 hasta macam mana? Iaitu kira pada saf yang terakhir. Kalau imam dan makmum ataupun rabitah berada dalam masjid, dikira pada bangunan terakhir. Nak start kira 300 hasta. Tapi kalau makmum tu berada dekat dalam, imam dekat luar dengan jemaah lain, macam mana nak kira 300 hasta tu? Start daripada saf yang terakhir. Itu start kira. Itu je kaedahnya. Peganglah sampai bila-bila. Okey? Okey, bangunan ni sah. Sebab ada laluan, ada rabitah, ada apa. Ya? Okey. Sikit lagi. Sekejap lagi. Okey, kedudukan antara imam dan makmum. Ya, settle lah je dalam masalah tu. Nanti kita 12.30. 12 subuh. 12 subuh betul. Sama. Apa betul. Okey, kedudukan imam lelaki dengan seorang makmum lelaki. Ini dia. Ya, disunatkan makmum berkedudukan sebelah kanan. Ya, belakang sikit daripada imam. Okey, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, satu malam aku tidur di rumah ibu saudaraku Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi bangkit mengerjakan salat malam. Dia tidur, dia tumpang tidur rumah Nabi. Masa tu Nabi bermalam giliran rumah Sayyidah Maimunah. Maimunah siapa? Mak saudara kepada Ibnu Abbas. Ya, mak saudara dia belah mak dia. Pening mana? Pening faham? Mak saudara dia belah atuk saudaranya yang belah sepupu dia belah kanan dia tu. Lagi pening mana? Okey, Ibnu Abbas dia ada bapa. Bapa ada mak. Ni mak saudara dia belah mak dia. Maimunah ni. Maimunah ni isteri Nabi SAW, dinikahi pada tahun ke-5 Hijrah. Ya. Jadi Maimunah ni isteri Nabi dan mak saudara kepada Ibnu Abbas. Adik-beradik kepada mak Ibnu Abbas ni. So dia tidur rumah mak dia, pakcik dia. Kepening juga. Dia cakap bahasa Jawa. Jadi cerita mak saudara dia lah. So dia boleh dah tidur mak saudara. Mak saudara ni macam mak sendiri kan. Boleh buka tudung, boleh salam, boleh peluk, boleh cium. Ya. Jadi kebetulan Nabi pun tidur situ juga. Ketika tengah malam, Nabi pun bangun solat malam. Ketika ini Ibnu Abbas umur dia lebih kurang dalam 10 tahun, 11 tahun. Kecil lagi umurnya. Ya. Dia tengok Nabi bangun, dia pun bangun. Nabi berwuduk, Nabi bersiwak, Nabi solat malam, dia pun ikut. Dia pun berdiri sebelah kiri Nabi. Ya. Lalas Nabi memegang kepala dia. Dalam riwayat Nabi tarik telinga dia, slow-slow letak di sebelah kanan. Ya. Jadi inilah dalil mengatakan qiyamul lail boleh berjemaah. Ada orang kata, oh, Nabi tak pernah tahajud berjemaah ni. Qiyamul lail berjemaah ni dengan Ibnu Abbas. Ya. Jadi sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, apa hukumnya? Sah tak? Sah tapi makruh. Makruh ni kurang pahala lah, gugur pahala jemaah dia. Okey, ni kalau cara seseorang masuk dalam jemaah yang ada seorang makmum. Kan? Jadi kita kata semayang, kita orang kedua, makmum yang pertama tu duduk sebelah kanan imam. Macam mana kita nak masuk? Pertama sekali, makmum nombor 2 tu berdiri di sebelah kiri imam. Kemudian imam tu berdiri ke depan ataupun makmum ke belakang. Baru bersambung. Cara macam tu. Terdapat 2 cara, sama ada kedua-dua makmum bermundur ke belakang ataupun imam bergerak ke hadapan. Ini cara yang sebenar. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan, aku bersalat di belakang Rasulullah dan berdiri di sebelah kanan baginda. Kemudian Jabir bin Sakhar, dua-dua Jabir tu, datang dan berdiri di sebelah kiri baginda. Lalu baginda pun memegang tangan kami sehingga kami ditempatkan di belakang. Macam ni lah cara dia. Tapi yang ni Nabi tolak di belakang. Tapi kalau cara yang sebenarnya, yang ikut sunnah Nabi, imam, makmum. Itu yang seorang-seorang. Yang makmum kedua datang, dia terus berdiri ke sebelah belakang. Lepas tu boleh ke belakang. Ataupun imam ke depan. Itu ikut dalam hadis yang sebenar. Tapi sekarang ni nak tengok macam ni kan? Tak semua faham. Tidak semua faham. Kalau semua faham tak apa. Tapi kalau semua tak faham, kita ikut macam biasa lah. Kita terus berdiri kat belakang imam. Yang belakang tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang ikut sebenarnya macam tadi lah, yang tunjukkan. Okey.
Kedudukan imam lelaki dengan makmum lelaki lebih daripada seorang. Dia tak boleh sebelah kanan, dia kena belakang. Antara imam dengan makmum tidak boleh lebih 3 has. Sebab tu saya tegur mana-mana masjid saf pertama dengan imam tu tak boleh lebih 3 has tu. 1.5 meter. 1.5 meter. Jadi ada masjid tu saf pertama makmum tu sampai 2 meter. Saya tarik balik, tak boleh sebab makruh. Macam mana Nabi susun saf pun antara saf ke saf Nabi tak susun lebih 3 hasta. Jadi kalau lebih 3 hasta tu makruh. Ya. Maknanya Ustaz, kalau kita lalu depan seorang Islam lebih daripada 1.5, Tak apa lah, tak dosa lah. Okey, makruh jika jarak melebihi 3 hasta. Ia akan menjejaskan pahala jemaah, iaitu luput fadilat, iaitu fadilat saf akan hilang. Okey, kedudukan imam wanita dengan seorang makmum wanita. Ini sama lah. Sama macam lelaki juga. Tapi kalau wanita salat berjemaah macam mana? Dia tak boleh ke depan. Dia kena macam ni. Satu baris sama, perempuan depan sikit. Ya. Disunatkan makmum berkedudukan belakang sedikit daripada imam. Tumit makmum hendaklah belakang sedikit daripada tumit imam, bukan hujung jari. Kalau mazhab Hanafi hujung jari, tapi jumhur tumit kaki. Dalilnya apa? Aisyah. Riwayat Sayyidah Aisyah bahawa beliau bersolat dengan para wanita, lalu beliau berdiri di tengah-tengah mereka, bukan berada macam lelaki. Ummu Salamah pun sama juga. Ummu Salamah dia jadi jemaah, dia sembahyang berjemaah dengan wanita, beliau berdiri di tengah-tengah, depan sedikit lah, macam ni lah tuan-tuan. Dia macam ni. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dengan Ummu Salamah ketika dia jadi imam untuk para wanita. Kalau lelaki kena buat macam ni. Dia tak boleh macam ni. Kalau macam ni, perempuan boleh tak buat macam lelaki? Boleh, tapi lebih afdal buat macam ni. Okey. Baik, kedudukan seorang makmum lelaki dengan makmum wanita. Kalau seorang lelaki, maka kedudukannya berada di sini. Katakanlah isteri belakang. Anak lelaki sebelah kanan. Ini berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik yang ketika dia solat dengan Nabi, dia berada di sebelah kanan Nabi, manakala Ummu Salamah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini kalau jemaah lelaki ramai, perempuan kena belakang. Yang penting jauh lah. Kiri kanan tak ada masalah, yang penting belakang. Jarak antara imam dan makmum tidak lebih daripada 3 hasta. Tak boleh. Tapi kalau jarak saf wanita dengan lelaki, boleh tak lebih 3 hasta, lagi jauh lagi bagus. Yang penting boleh dengar. Kalau dalam masjid tak nampak pun tak apa. Tapi kalau dalam surau, kena ada yang nampak. Ya. Jadi wanita dengan lelaki, adakah kena syarat tidak kurang 3 hasta? No. Lagi jauh lagi bagus. Ya. Kalau kurang 3 hasta jadi lain pula. Okey. Ini Nabi kata sebaik-baik saf lelaki yang paling depan sekali. Sebaik saf wanita ni yang paling depan, yang dekatlah dengan lelaki. Maksudnya wanita punya saf lagi jauh daripada lelaki lagi bagus. Lagi dekat dengan lelaki lagi tak bagus. Ya. Manakala saf lelaki lagi dekat dengan imam, iaitu saf pertama, itu lagi bagus. Ini contoh saf keluarga harmoni. Tak ada gaduh-gaduh tuan-tuan. Harmoni, boleh duduk satu bumbung. Tak ada masalah pun, contoh ada. Ya. Ini isteri dan 3 orang anak perempuan dia. Apa lah. Kalau madu ni mustahil ni, mana ada. Gaduh berperang ni habis. Tiap bulan tukar pinggan. Okey. Ni kedudukan antara imam lelaki dengan seorang wanita. Contoh suami isteri salat berjemaah. Gambarannya bukan di sebelah kanan, bukan sebelah kiri, mesti di belakang. Yang sebelah kanan tak boleh, itu khusus untuk lelaki saja, lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Tapi
perempuan dengan lelaki, adik dengan kakak, abang dengan adik perempuan, suami isteri, mak saudara dengan anak saudara, kena betul-betul di belakang. Ya, bukan sebelah kiri. Sebelah kiri mazhab mana? Mazhab drama TV3. Itu banyak sekali lah saya tengok drama ni. Orang Islami lah. Ya, siapa pelakon tu? Syukri Yahya dengan Janani. Oh, Janani duduk sebelah kiri. Oh, sunnah lah tu. Banyaklah sunnah yang tak ada. Itu drama swasta. Dan sebelah kanan pun dia juga salah, tidak tepat. Ya, dia kena betul-betul dekat belakang. Ini disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam, ini semua kata-kata Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dia kata, wanita kalau seorang-seorang dia mesti belakang lelaki. Ini saya bawakan dalam kitab. Kalau sebelah kiri, kitab mana yang cakap macam tu? Mazhab mana? Tak ada. Tak ada mazhab yang kata kalau suami isteri menjadi solat berjemaah, isteri sebelah kiri. Tak ada mazhab kata macam tu. Ya. Baik. Jadi seorang wanita dia kena dekat belakang. Sama juga kata Imam Ibn Hajar pun sama juga dia kata. Begitu juga jika seorang wanita atau ramai wanita, maka hendaklah seorang wanita atau ramai berdiri di belakang imam. Tak boleh kiri, tak boleh kanan. Samalah. Ya. Sama juga walaupun makmum tu isteri, anak perempuan sekalipun mahram, tetap berada dekat belakang, bukan kiri, bukan kanan. Jangan ikut jalan ni. Ya. Okey. Waktu dah nak berehat dah. Kita berehat dulu. Lepas ni kita akan masuk lah macam mana kita masuk dalam bab berkaitan dengan furuk-furuk fiqh. Kalau imam atau tak sempat baca Fatihah ke, kamu nak buat macam mana? Kalau masuk kita akan bincang selepas zuhur nanti insya-Allah. Okey. Sebelum tu ada satu dua soalan siapa nak tanya? Kalau itu tak sah. Kalau MRT bukan masjid. Kalau surau pun bukan surau wakaf. Dia kalau surau yang ikut mazhab Hambali, surau yang hukum sama seperti masjid, surau yang wakaf. Dia bukan macam bilik pejabat dia jadikan surau. Itu bukan wakaf, itu hak milik individu. Dia cuma dipinjamkan untuk surau saja. Kalau ikutkan dekat era tu memang tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut mazhab Maliki pun makruh. Tak dapat pahala Jumaat. Sia-sia lah berjemaah. Okey. Ada soalan terakhir ya? Okey. Soalan daripada puan tadi tanya, kita nak solat awal waktu tapi jemaah sedikit ataupun kita kena tunggu jemaah ramai barulah kita solat lebih ramai. Ya. Jadi dalam hal ini keutamaan diberikan pada solat awal waktu. Itu lebih utama. Ya. Solat yang disebut oleh Nabi SAW, khairul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu li awwali waqtiha. Lebih kurang selepas azan 5 ke 10 minit. Kan? Kalau nak tunggu ramai takkan dapat sampai ialah. Itu lebih utama untuk kita utamakan. Sebab apa dalam kaedah mazhab Syafi'i, dalam apa keadaan sekalipun awal waktu lebih utama. Lebih utama. Sebab tu kalau kita kata dalam syarat disebutkan sebelum tadi, pada ikut kaedah jemaah lebih ramai lebih besar pahala. Kecuali kalau jemaah yang ramai itu solat tu dikuatkan. Lebih baik kita cari tempat yang tak ramai jemaah tapi solat awal waktu. Okey? Jelas. Wallahu a'lam. Okey, kita lihat dulu. Kita sambung selepas ini.